RM1,200,000. Betul? Kenapa anda perlu dapat 1.2 juta? Senang, kita buat reverse engineer. Kita kira balik So dalam video kali ini kita akan buat lagi video tentang pengiraan. Tapi kali ini kita nak kira berapakah duit simpanan yang kita perlu ada supaya kita boleh pencen dengan tenang dan aman. Right. So especially for all of you here, mungkin anda baru saja mula bekerja ataupun anda dah pun bekerja dan anda nak tahu berapa banyak duit simpanan yang I perlu ada sebelum saya pencen. Kenapa kita kena tahu benda ni? Supaya anda akan ada target. Supaya anda tahu, okay, let's say berapa banyak yang anda perlu ada supaya bila anda pencen nanti, let's say anda pencen umur 55 tahun, duit anda daripada ASB, daripada tabung haji, duit anda daripada EPF, daripada pelaburan unit trust, unit amanah, bila kita campur semua itu, pada umur 55 tahun, duit simpanan anda dah cukup untuk anda pencen selama-lamanya. Ataupun anda terpaksa kerja sampai umur 60 tahun. Ataupun dah pencen umur 55 tetapi 65 tahun terpaksa kerja balik sebab anda tidak ada cukup wang simpanan untuk pencen. Okay, so first thing first. Benda pertama yang kita kena tahu adalah number one is berapakah perbelanjaan kita terlebih dahulu. Berapakah duit perbelanjaan yang anda perlukan untuk anda pencen dengan tenang dan aman? Maksudnya bila umur 55 tahun, apakah komitmen anda? Komitmen bulanan anda. Mungkin time tu loan rumah dah habis bayar ke? Kereta anda pun dah habis bayar. So kuranglah sedikit komitmen bulanan anda kalau anda nak bandingkan pada umur anda ketika berusia 35 tahun. Contohnya lah. Okay? Anak-anak pun mungkin dah besar panjang. Mungkin anak dah pun kerja. Right. So, berapa perbelanjaan anda? So, perbelanjaan ni kita anggarkan ataupun kita nak kira betul-betul the exact amount. So, let's say lah, dalam video kali ini kita buat anggaran sahaja. So, bila saya nak pencen nanti, saya kena ada RM5,000. Contohnya lah, contoh. Okay, RM5,000. Anda ada RM5,000, anda dah happy dah. Okay, RM5,000 ni duit yang masuk setiap bulan. Itu yang pertama. Yang kedua, berapakah pulangan yang anda boleh dapat ketika anda pencen nanti? Okay. Dekat sini anda jangan tulis 20% ataupun 30%. Boleh, tak menjadi masalah. Tetapi bila kita pencen, kita nak letak duit kita kat tempat yang selamat, tempat yang boleh memberikan pulangan kepada kita consistently. Bukannya kita nak letak duit kita kat tempat yang satu bulan boleh dapat 30%, bulan depan minus 30%. Kalau anda letak duit kat tempat yang sangat-sangat berisiko ini, anda kemungkinan besar akan boleh duit simpanan anda boleh lesap begitu saja. So cadangan saya, kalau anda duit pencen ni anda letak kat tempat yang bagi consistent return. Contoh consistent return seperti letaklah dekat ASB ke, ataupun tabung haji ke, ataupun letak dekat REITs, Real Estate Investment Trust. Antara yang terkenal ialah AHB, Amanah Harta Bumi Putera. So tu contohnya lah. Ataupun anda nak letak dekat bond fund. Okay, bond fund yang mungkin bagi return yang agak sedikit tetapi konsisten. Itu yang kita mahukan. Let's say lah kita target 5% setiap tahun je. Okay, 5% setiap tahun. So contohnya kita pecahkan, letak sedikit dekat REITs, kita letak sedikit dekat ASB, kita letak sedikit dekat tabung haji. Contohnya lah. Okay, so this is the amount yang kita tahu. So what's next? Selepas anda tahu kedua maklumat yang penting ini, apa yang anda nak buat seterusnya adalah anda nak kira berapa simpanan yang anda perlukan. Okay? So, berapa simpanan yang anda perlukan? Pengiraan ni simple sahaja. Perbelanjaan ini, anda kira perbelanjaan tahunan anda. Kenapa? Sebab kebanyakan instrumen-instrumen pelaburan di luar sana, dia bagi return dalam tahunan. Okay, setiap tahun. Dia tak bagi return setiap bulan tetapi setiap tahun. Dan anda bahagikan dengan pulangan yang anda boleh dapat. Maksudnya duit-duit anda ni anda letak dekat mana. So, kita nak buat pengiraan dia. So, saya turun ke bawah. Jadi semua orang nampak. Perbelanjaan tahunan dibahagikan dengan pulangan tahunan. Okay, berapa banyak return yang anda dapat. So, untuk
kita punya case study, okay, case study kita iaitu RM5,000 sebulan ini, setahun berapa? So RM5,000 kali dengan 12. Betul? 12 bulan dapat tahunan. Bahagi dengan berapa pulangan tahunan yang kita dapat? On average, let's say 5%. Atau bersamaan dengan 0.05. Okay, 5% ialah 0.05. So kita nak kira berapa? Okay. So 5,000 kali 12 60,000 bahagi dengan 0.05 bersamaan dengan berapa tuan-tuan puan-puan? Bersamaan dengan RM1,200,000. Betul? Itulah simpanan yang anda perlukan. Kenapa anda perlu dapat 1.2 juta? Senang, kita buat reverse engineer. Kita kira balik Let's say sekarang kita dah tahu dah pengiraan macam mana kita nak kira. So let's say kita buat pengiraan. Kalau anda ada 1.2 juta, anda letak dekat tempat yang boleh memberikan pulangan sebanyak 5% setiap tahun. Dividen yang anda dapat adalah berapa? 5% darab 1.2 juta bersamaan dengan RM60,000 setiap tahun. Betul tak? Kan? Dan RM60,000 setiap tahun ni bersamaan dengan RM5,000 setiap bulan. Tahun seterusnya dapat lagi RM60,000, dapat lagi RM5,000 setiap bulan. Dan benda ni akan berterusan sampai bila-bila. Menjawab tak topik kita dalam video kali ini? Iaitu berapa banyak atau macam mana kita nak tahu berapa simpanan yang cukup sebelum kita pencen nanti. Sebelum tu, okay, mungkin ada sebahagian daripada anda mungkin rasa 1.2 juta ni sangat besar. Besarnya kena ada 1.2 juta. Okay, first thing first, let me make a clear disclaimer siap-siap. Itu kalau anda perbelanjaan anda RM5,000 ketika pencen. Itu kalau anda letak kat tempat yang memberikan 5% pulangan. Kalau anda dapat naikkan peratusan pulangan anda, misalnya anda dapat 6%, cuba anda kira balik. Anda kira balik anda takkan dapat 1.2 juta. Akan jadi lebih rendah. Kalau anda tahu macam mana nak melabur kat tempat yang boleh memberikan 8% setiap bulan, misalnya, nilai itu akan turun lagi. So it goes back to where you invest your money. And benda tu paling penting. Betul? Dan jangan risau. Anda mungkin rasa macam 1.2 juta ni banyak sangat. Kalau anda kira betul-betul duit yang anda ada dalam duit EPF anda, duit tabung haji anda, duit ASB anda, campurkan ke semuanya. Dan juga pelaburan hartanah anda jika anda beli 2-3 rumah misalnya. So by the time you retire pada umur 55 tahun, harga rumah mungkin dah naik. Dan bila anda jual rumah itu, anda akan dapat cash lebihan. So campur ke semua cash yang anda ada, anda perlu ada 1.2 juta. Sebenarnya 1.2 juta ni tak banyak kalau anda tak buat kesilapan kewangan yang tak sepatutnya lah. Okay? Seperti buat personal loan, buat credit card loan dan sebagainya. Okay? So itu saja dalam video kali ini. Kalau anda belum lagi kenal siapa saya nak anda lawat YouTube channel saya, Dr. Adam Zubair. Dekat dalam YouTube channel saya ada macam-macam tips-tips kewangan yang saya kongsikan kepada anda. Itu saja daripada saya. Saya akan jumpa anda dalam video seterusnya.